Su bagi isyarat pada Daniel. Daniel yang berwajah pucat bergerak menuju ke arah kain lansir dan menyusup di belakang. Izu, Idayu dan Nozi terjerit bila bentuk tubuh seorang kanak-kanak kelihatan di sebalik kain lansir itu. Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang tonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, baiklah, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Jerangkap 333 part 4 yang mana terlepas part sebelum ni. Saya letakkan link dekat atas ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Saya asyik terfikir kata-kata tu. Kenapa agaknya? Cari dekat loteng. Mereka duduk dekat loteng ke? Agaknya pakcik. Pakcik, saya tahu Mr. Amir suruh kami segera keluar dari sini. Tapi boleh tak kalau saya nak naik ke loteng tu? Apa? Nak naik ke loteng? Pakcik tak boleh buat macam tu. Ini soal amanah. Pakcik, saya minta tolong sangat ni. Nozi berayu. Pakcik Zul jadi serba salah. Sebenarnya dia pun nak tahu juga apa yang ada dekat loteng tu. Tapi amanah Mr. Amir tu yang paling dia takut nak langgar. Mereka semua perhati Pakcik Zul kopakkan papan lapis tersebut sehingga menampakkan susunan anak tangga ke atas. Pakcik Zul berkata, "Dah boleh naik. Aku tunggu dekat sini je." "Kenapa Pakcik tak naik? Pakcik takut ke?" "Aku dah langgar amanah. Dah langgar janji aku pada Mr. Amir. Ini bukan kira amanah Pakcik. Ini kira bantuan mencari jalan penyelesaian. Kamu yang beria-ria, kamu je lah naik. Baik korang naik cepat. Aku rasa tak sedap hati ni. Apa pun yang korang jumpa, aku harap korang berhati-hati." Mereka berempat berpandangan dan buat keputusan untuk naik sama-sama. Dengan lafaz bismillah, Nozi naik dulu. Diikuti Izu, Idayu dan Su berada di belakang sekali. Pada anak tangga pertengahan, Su menoleh ke bawah. Ada sepasang kanak-kanak berdiri pada anak tangga yang pertama. Kanak-kanak tu pandang dia sambil tersenyum, seakan-akan nak bagi tahu sesuatu. Mereka tunjuk ke arah loteng. Su hanya mampu pandang mereka berdua tanpa kata apa-apa. Tiba-tiba lututnya terasa lemah. Izu toleh ke belakang bila merasakan Izu tak ekori dia. Izu menjerit panggil Su, tapi Su buat tak peduli je. Izu melangkah turun mendapatkan Su. Nozi dan Idayu dah berada dekat depan pintu loteng. Izu pegang tangan Su yang sejuk dan bertanya, "Sejuk je tangan kau ni, Su? Kau takut ke?" Kak, tak adalah." Su tak takut, tapi Su menoleh pandang ke bawah semula. Bayangan kanak-kanak tu dah hilang. Apa yang mereka tunjuk? Apa yang ada dekat atas loteng sebenarnya? Dada Su berdebar-debar. Dia dapat rasakan ada sesuatu yang buruk sedang menanti mereka. Nozi bagi isyarat untuk buka pintu. Tangannya dah siap sedia pegang tombol pintu. Nozi bertafakur sebentar sebelum dia pulas tombol pintu tu. Krek. Sebaik saja pintu terbuka, mereka tercium bau yang kurang enak. Mereka saling berpandangan. Kemudian mereka semua masuk. Nozi cari suis lampu. Loteng yang gelap gulita jadi terang benderang. Mereka memati ke setiap pelusuk sudut. Idayu terus bersuara, "Kata loteng, tapi tak macam loteng pun. Macam bilik-bilik lain dalam rumah ni je." "Yelah, setahu aku loteng penuh dengan barang-barang lama. Tapi ni macam bilik tidur kita juga. Macam ni bilik utama rumah ni je." "Bilik siapa agaknya?" Dekat loteng tu ada sebuah almari, katil, kipas dan meja panjang, macam meja pembedahan. Idayu buka almari besar yang berada di tepi katil. Pintu pertama kosong, pintu kedua pun kosong. Tapi bila dia buka pintu ketiga, bau formalin meruap ke lubang hidung. Matanya terbuka luas. Idayu panggil kawan-kawan dia yang lain, tapi mereka semua senyap. Dia menoleh dan pandang sekitar bilik. Mereka semua tak ada. Cuma dia je yang ada atas loteng tu. Idayu kehairanan. Takkan mereka senyap-senyap tinggalkan dia bersendirian? Dia toleh ke arah pintu. Dia nampak seorang lelaki berbaju merah labuh berdiri dengan wajah yang tertutup separuh. Mata je yang nampak. Idayu menggigil ketakutan. Bau formalin semakin kuat. Dia melihat di tangan lelaki tu ada sesuatu. Ketika lelaki tu menghampirinya, Idayu cuba melarikan diri. Namun lelaki tu lebih pantas menekup hidungnya dengan kain tuala. Pandangan matanya gelap. Dia tak sedar apa-apa lagi. Sebaik saja tersedar, mereka berempat terikat antara satu sama lain. Dekat depan mereka, lelaki berbaju merah tu sedang duduk. Pakcik Zul pingsan terikat di atas kerusi menghadap mereka berempat di atas lantai. Nozi bersuara,
Kenapa ikat kami ni? Apa salah kami? Lelaki tu tak menjawab. Sebaliknya, dia keluar dari bilik, lesap entah ke mana. Hidayu panggil Pakcik Zul. Su pula cuba buka ikatan pada tangannya, tapi tak boleh. Tali diikat dengan ketat. Nozi bersuara, "Siapa lelaki tu? Macam mana dia boleh muncul tiba-tiba? Aku langsung tak sedar dia datang." Hidayu pandang Pakcik Zul yang kelihatan dah bergerak sikit. Masa Hidayu buka almari tu, dia nampak banyak kelengkapan hospital. Ada pisau bedah termasuk cecair yang berbau kuat tu. "Formalin," Izu bersuara. "Formalin? Apa guna formalin tu?" "Bahan untuk mengawet. Gara-gara hantu kecil yang nak sangat mereka siasat, mereka ditimpa musibah." Nozi menangis minta maaf. Disebabkan dia, mereka semua dapat susah. Kedigilan dia akhirnya mengundang Padah. Bunyi pintu dibuka membuatkan mereka semua menoleh. Muncul lelaki bertopeng dengan dua pasang anak patung yang agak besar dan sangat cantik. Su renung kedua anak patung tersebut. Wajah patung tu saling tak tumpah macam kanak-kanak yang dia nampak masa mereka panjat tangga ke loteng. Sebaik saja lelaki tu letakkan anak patung tersebut di atas lantai berhadapan dengan mereka, dari arah belakang lelaki tu muncul kanak-kanak yang serupa macam patung tu. Hanya Su je yang nampak. Kanak-kanak tu merangkak dengan senyuman, duduk di hujung kaki Su. Mereka bagi isyarat supaya diam dan tunjukkan ke arah anak patung yang tersandar di tepi dinding. Lelaki bertopeng tu mundar-mandir dekat depan mereka. Pakcik Zul pula kelihatan bergerak-gerak di atas kerusi. Dia dah sedar. Pakcik Zul pandang mereka semua dengan pandangan yang aneh. Mungkin dia masih mamai. Pakcik Zul cuba leraikan ikatan di tangannya. Kakinya dia angkat tinggi, cuba nak bangun, tapi dia terikat kemas di atas kerusi. Kepalanya terasa sakit. Baru dia teringat yang dia telah dipukul daripada belakang masa tengah tunggu budak-budak tu turun dari atas loteng. Pakcik Zul bersuara, "Siapa pukul aku?" Aku yang pukul kau sebab kau degil. Orang tua, kau tak amanah." "Allahu Akbar Tuan. Sudahlah Tuan, mereka tak bersalah. Lepaskanlah mereka. Saya yang bersalah. Saya yang tak amanah. Aku benci dengan manusia yang suka ganggu hidup aku." "Kami tak ganggu hidup kau lah. Apa salah kami pada kau?" "Salah kau sebab berani usik barang aku." "Barang apa?" "Daniel dan Nini barang mainan kau, bukan kami. Kami hanya nak tahu kenapa budak-budak ni ada dalam rumah ni." "Siapa kau cakap? Daniel? Nini? Mana kau tahu pasal budak-budak tu?" "Macam mana aku tahu? Bukan urusan kau lah." "Apa lagi kau tahu? Baik kau cakap." "Amir, sudahlah Amir. Ini rumah aku. Korang langgar amanah aku. Korang memang degil, tak sedar diri. Aku dah pesan, jangan sesekali naik ke loteng. Lepaskan mereka. Pulangkan kembali kepada asalnya. Kau apa peduli? Mereka dah lama temankan aku. Mustahil aku akan pulangkan mereka ke tempat asal." Pakcik Zul tak sangka macam tu sekali kelakuan Mr. Amir. Tapi apa yang Su tengah cakap sebenarnya? Dia tak faham. Siapa Nini? Siapa pula Daniel? Su menangis teresak-resak. Mereka tak nampak apa yang ada di hujung kaki Su. Hanya Su je yang nampak. Mr. Amir duduk di kerusi yang berada di hadapan mereka semua. Dia ketawa berdekah-dekah. Kemudian Mr. Amir bangun, ambil anak patung tersebut. Dia menari-nari dengan Nini. Kemudian dia letak Nini atas pangkuan Nozi. Nozi cuba mengelak, tapi Mr. Amir tak peduli. Anak patung tu terasa berat macam budak berusia 3 atau 4 tahun. Mr. Amir bersuara, "Kau tahu, ayah aku jahat. Mak aku gila, mati bunuh diri dalam rumah ni. Aku bagi ayah aku ubat terbaik, biar dia mati perlahan-lahan." Mr. Amir ambil Daniel pula. Dia lambung anak patung tu, kemudian mengekek ketawa. Kemudian Mr. Amir duduk di hujung kaki Su. Daniel dan Nini cepat-cepat berpaut di lengan Su. Di muka pintu, seorang kanak-kanak berwajah pucat pandang ke arah Su. Su menangis. Dia mendepakan tangannya. Nozi, Izu dan Ayu pandang Su keheranan. Kenapa Su berkelakuan macam tu? Dah macam orang hilang akal. Su macam peluk sesuatu. Mr. Amir bersuara, "Kau pun sama gila macam mak aku agaknya." "Aku tak gila. Kau memang tak ada hati perut. Patut kau yang mati, bukan mak kau atau ayah kau. Ayah kau tak suka perbuatan kau sebab kau gila dan mak kau yang tanggung semua kegilaan kau tu." "Su, kau cakap apa ni?" "Diam. Aku tak nak sesiapa pun bersuara. Kau ni kan belagak macam kau tahu semuanya kan? Kau ni siapa?" "Aku sebahagian dari perbuatan kau, Mr. Amir." Su ludah tepat ke wajah Mr. Amir. Satu tamparan hinggap di pipi Su. Bibir Su berdarah. Hidayu, Nozi dan Izu menjerit. "Mama,
Amir tetap nak cuba benda ni. Jangan Amir, benda ni semua salah. Kalau Amir minat, Mama hantar Amir belajar ke mana saja yang Amir nak. Mama ada duit, Mama mampu. Belajar? Amir dah pandai Ma. Amir, Mama tak pernah minta apa-apa dari Amir. Mama cuma nak Amir jadi anak Mama yang baik. Ma, Amir nak cuba sesuatu yang baru, yang orang lain tak pernah buat. Mama diam je. Mama pandang dan simpan rasa je. Baiklah, nanti Mama suruh Uncle Borhan dapatkan apa yang Amir nak tu. Laila mengalah. Dia turutkan saja kehendak anak kesayangannya tu. Laila tunjuk kesenai raba yang tak masuk di akal nak dibeli kepada Borhan. Dia hulurkan sampul surat besar yang agak tebal, upah buat kerja dan upah tutup mulut. Borhan tak ambil sampul surat tu. Dia biarkan sampul tu di atas meja. Laila tahu Borhan perlukan duit. Klinik dia tanggung kos yang tinggi. Banyak syarikat yang gunakan khidmat klinik Borhan sebagai panel, tapi lambat buat bayaran. Borhan berkata, tapi benda yang kau suruh aku buat ni payah. Buatlah macam mana pun, mustahil kau tak boleh tolong aku. Benda ni bukan senang-senang nak dapat. Nak pula kalau banyak. Aku tak kira Borhan. Ambil upah kau, buat kerja kau. Aku akan bantu kau sampai kau kaya raya. Kau sendiri tahu, duit bukan ukuran bagi aku, asalkan aku dapat apa yang aku nak. Perlahan-lahan Borhan capai sampul surat tersebut. Dia terkenangkan klinik miliknya. 3 cawangan klinik, tinggal nyawa-nyawa ikan je. Kos semakin meningkat menyebabkan dia dalam dilema. Borhan bersuara, baik, aku buat apa yang kau nak. Bagus, kau memang kawan aku Borhan. Laila naik ke atas bilik Amir. Pintu bilik yang renggang ditolaknya perlahan. Amir masih terbongkang tidur di atas katil yang bersepah dengan buku-buku. Sah Amir berjaga semalaman. Dia ambil buku yang terjatuh di atas lantai, lalu diletakkan di atas rak, penuh buku tentang anatomi manusia. Amir betul-betul minat mengkaji. Laila termenung, merenung buku-buku Amir. Apa saja yang Amir nak, dia menurut. Tak kisah kalau dia dikatakan gila, tapi sampai bila dia mampu menurut. Macam mana kalau suaminya tahu? Amir terbangun. Dia buka mata dan melihat kelibat mamanya sedang duduk termenung merenung buku yang tersusun. Laila bersuara, dah bangun? Mama ganggu Amir ke? Taklah Ma, dah siap, turun, kita makan sama-sama. Laila tersenyum. Dia meninggalkan bilik Amir. Kakinya perlahan menuruni anak tangga dan berhenti di pertengahan anak tangga. Dia pandang ke arah halaman dan ternampak Zul. Dah lama Laila tak berbual dengan Zul. Dia asyik berkurung dalam bilik, melayan Amir atau melayan perasaannya sendiri. Dia tahu kadang-kadang Zul menjengah dekat dapur cari kelibatnya, tapi dia yang sengaja menjauhkan diri. Tak nak suami dia fikir dia ada sesuatu dengan Zul. Tiba-tiba Amir menegur, menyebabkan dia terkejut. Laila bersuara, cepatnya Amir bersiap. Mama duduk termenung dekat situ. Mama intai Pakcik Zul ke? Tak adalah. Cepat-cepat Laila melangkah turun anak tangga. Amir mengikori mamanya dari belakang. Di meja makan, Amir bersuara, Ma, Amir faham Mama cuma patuh pada Papa, tapi Pakcik Zul tu kawan baik Mama sejak dari kecil. Mama sendiri yang kata Mama lebih selesa berkongsi cerita dengan Pakcik Zul, walaupun dia hanya tukang kebun dekat rumah kita ni. Mama tak nak dituduh macam-macam lagi, Meh. Amir sendiri tahu. Amir sendiri dengar segala tuduhan Papa pada Mama. Mama terlalu baik sampai Papa pijak kepala. Papa tu yang tak sedar diri. Harta pun Mama yang punya, tapi belagak macam dia yang punya. Ma, Amir tak heran kalau tak ada Papa macam tu. Jangan benci darah daging sendiri, Meh. Jahat mana pun dia tetap Papa Amir. Sebab tu Mama sakit. Mama dah terlalu banyak pendam perasaan. Apapun keadaan, Mama yakin Mama boleh hadapi. Mama masih ada kesabaran walaupun sedikit. Amir habiskan sisa makanan di dalam pinggannya. Kemudian dia angkat pinggan kosong ke sinki dan basuh tanpa menunggu orang gaji melakukan kerja tersebut. Amir pandang di atas meja. Selalu ada je bekal ubat mamanya. Amir bertanya, mana ubat Mama? Atas. Kenapa Mama tak bawa turun? Dah waktu makan ubat kan Ma? Boleh tak kalau Mama tak makan ubat sehari ni? Kalau Mama makan, Mama rasa mengantuk. Mama nak habiskan masa dengan Amir hari ni. Boleh kan? Mama tetap kena makan ubat. Mama tunggu. Amir naik ambil ubat. Amir berjalan menuju ke arah tangga. Dia menoleh pandang mamanya yang masih berada di meja makan. Wajah mamanya suram. Mamanya memang kena bergantung pada ubat tersebut. Kalau tak, Mama dia akan buat macam-macam benda yang pelik. Apa beza Amir dengan Mama dia? Borhan bagi barang yang diminta Laila. Dia pandang sekeliling rumah banglo tu. Tak mustahil Laila ada bela binatang liar. Borhan bertanya, Laila, apa kau nak buat sebenarnya ni? Apa yang kau nak awet? Aku nak belajar awet binatang. Binatang apa? Kau memang ada bela binatang ke?
Adalah, aku ada bela binatang dekat belakang. Saja aku standby benda ni, senang nanti aku dengan Amir nak buat kerja. Kalau ada binatang aku mati. Nah, upah kau. Kau boleh pergi. Aku akan cari kau kalau ada apa-apa lagi. Ingat Burhan, rahsiakan semua ni. Laila bagi amaran sebelum dia menghilang di sebalik pintu utama. Burhan terkebir-kebir dekat depan pintu tu. Semakin kronik sakitnya, fikir Burhan. Burhan tegur Zul yang sedang terbungkuk-bungkuk membetulkan kedudukan pasu bunga. Zul bersuara, "Kau Burhan, buat apa kau ke sini?" "Saja aku datang jengah Laila." "Laila sakit ke?" "Taklah, Laila okey. Saja aku singgah jengah dia. Tu cari kau sekali." "Kau sihat Zul?" "Aku macam ni lah. Macam yang kau nampak, sihat." "Zul, tengok-tengokkan Laila dan Amir ya." "Kenapa? Dua beranak tu tak sihat ke?" "Sihat, tapi apa? Ada benda pelik yang Laila buat ke?" "Laila ada buat benda pelik ke?" "Aku tak tahu nak kata apa Burhan. Tapi pagi tadi sebelum kau sampai, aku nampak Amir bunuh kucing dekat tepi pagar sana tu." "Bunuh kucing?" Lega aku. "Kenapa kau lega pula?" "Aku lega lah sebab dia tak bunuh orang. Tapi bunuh binatang kesayangan Nabi, itu kan berdosa. Kucing tu bernyawa. Lagipun kalau hari ni dia tergamak bunuh kucing, macam mana kalau satu hari nanti Amir tergamak bunuh orang pula?" "Relax lah Zul, kucing je. Padaku tu taklah kejam sangat. Amir tu bijak budaknya. Pelik aku doktor macam kau ni. Agaknya dah biasa tengok nyawa melayang. Tapi aku bimbang sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Kau buat kerja kau, jangan ambil kisah. Laila bayar gaji kau untuk bersihkan rumah dia je, bukan ambil tahu kisah peribadi dia. Aku balik dulu. Ada apa-apa kau call aku." Burhan berjalan menuju ke pintu di pagar depan. Zul hanya pandang Burhan sebelum dia kembali buat kerjanya. Laila mendengus. Entah apa yang dibuatkan Zul dan Burhan. Jangan Burhan bercerita tentang dia dan Amir, sudahlah. Dia percaya Burhan boleh simpan rahsia. Laila duduk tepi katil. Kepalanya terasa berdenyut. Macam ni lah jadi kalau dia tak makan ubat. Kepalanya terasa macam diketuk-ketuk. Entah bila Amir masuk ke dalam biliknya, dia langsung tak sedar. Amir ambil ubat dan bagi Laila. Amir berkata, "Amir ada dekat loteng kalau Mama dah bangun nanti." Sayup-sayup dia dengar suara Amir. Amir tersenyum. Perlahan-lahan dia tutup pintu bilik dan menuju ke loteng. Amir pandang bangkai kucing di atas meja. Percubaan pertama, dia keluarkan set pisau untuk belah bahagian tubuh kucing tersebut. Sarung tangan getah di tepi meja diambil lalu dipakainya, bersedia nak mulakan operasi. Amir galas badan kucing tersebut dengan plastik putih. Kepala kucing tu disengetkan. Terasa ngeri pula bila tengok mata kucing yang terbuka tu. Ada kesan darah di mulut kucing tu, tapi dia abaikan perasaan tersebut. Dia ambil pisau kecil dan terus belah perut kucing tu, bermula dari pangkal leher sampai ke hujung perut. Kemudian dikeluarkan segala organ dalaman kucing tersebut, diikuti dengan senyuman yang kejam. Senyuman tanda dia berjaya melawan segala rasa takut. Walaupun cuma seekor kucing, ini adalah permulaan untuk sesuatu yang lebih jauh dan lebih besar. Kerjanya dah siap. Dia kemaskan segala peralatan. Organ dalaman kucing tu diletakkan dalam plastik sampah. Bila Zul dah balik nanti, dia akan tanam organ tersebut. Dia tak nak Zul tahu perbuatannya. Laila terjaga bila hari dah nak senja. Rasa sakit kepala yang berdenyut tadi dah hilang. Dia terasa segar. Perutnya terasa lapar. Dia nak cari sesuatu dekat dapur. Amir melihat Laila menuruni anak tangga dan menuju ke arah dia yang tengah duduk di ruang tamu. Ada cawan di atas meja. Laila bersuara, "Amir buat air sendiri. Kenapa tak kejut Mama?" "Ma, Amir bukan budak kecil umur 4 tahun. Mama lena tidur, tak sampai hati nak kejut. Mama rasa sihat sikit tak? Kalau dah makan ubat tentulah sihat. Amir ada nampak John tak? Dari pagi Mama tak nampak dia. Mana John ya?" Laila bangun. Dia nak cari John, kucing jantan dia. Amir bersuara, "Ma, tak payah cari John." "Kenapa? John tak hilang kan? Dia ada je kan?" "Ma, jom. Amir nak tunjukkan Mama sesuatu dekat loteng." Amir tak jawab pertanyaan mamanya. Dia tarik tangan mamanya mendaki anak tangga. Sebaik saja pintu loteng dibuka, Amir terus tarik mamanya masuk. Dia tunjukkan sesuatu dekat atas meja. Laila terkejut. Dia mendapatkan kucing yang dah kaku tak bernyawa tu. Laila bertanya, "Apa Amir buat pada John?" Laila pandang Amir dan John silih berganti. Dia menangis. Sanggup Amir bunuh John, kucing kesayangan dia? Laila berkata, "Amir memang tak sayang Mama." Dia berlari turun dari loteng, mengurungkan diri di dalam bilik. Amir hanya pandang mamanya tanpa ada rasa bersalah. Amir berkata, "Suka hati akulah, apa aku nak buat?" "Kau memang manusia kejam. Apa sebenarnya yang Amir buat pada Laila? Kau nak tahu ke orang tua?"
Memang Mama kelar tangannya sendiri, tapi tak cukup untuk menyebabkan kematiannya. Kau nak tahu apa yang aku buat? Aku dalamkan lagi kelar tangannya, biar dia mati. Aku sayang Mama aku yang gila tu. Sebab tu aku nak dia mati supaya dia aman. Tak payah makan ubat gila tu lagi. Tak payah aku nak temankan dia lagi. Walaupun dia tak pernah kisah apa aku buat, tapi aku tahu dia benci aku sejak John mati. Ya Allah, tergamaknya Amir. Mama Amir paling sayangkan Amir sampai sanggup lakukan apa saja untuk Amir. Kau ingat dengan kasih sayang Mama aku tu, aku dah cukup bertuah ke? Sebab kasih sayang Mama tu lah hidup aku terseksa. Tapi aku berjaya juga buat apa yang aku nak tanpa banyak soalan dari orang tua gila tu. Aku boleh pujuk dia beli macam-macam untuk aku melampiaskan kehendak aku. Sebab dia sendiri yang tak nak aku keluar dari rumah neraka ni. Sanggup Mr. Amir bunuh Mama sendiri? Diamlah kau! Amir, jangan. Budak-budak ni tak tahu apa-apa. Tapi diorang ni cuba bongkar rahsia aku. Amir mengelilingi mereka semua. Su pandang Daniel dan ini serta seorang lagi kanak-kanak yang ada dekat depan dia. Su menangis dan bersuara, "Maafkan kakak sayang." Amir menoleh pandang Su yang duduk di atas lantai. Amir bersuara, "Apa pula perempuan ni merepek? Kakak, kau pun gila sama macam Laila ke?" "Aku tak gila macam kau. Aku tahu anak patung tu semua manusia yang kau awet, yang kau ambil dari kubur." Hidayu, Nozi, Izu dan Pakcik Zul terlopong pandang Su. Apa yang Su cakap sebenarnya? Apa yang Su nampak? Siapa yang Su sebut? Amir terus duduk dekat depan Su dan bertanya, "Macam mana kau tahu?" "Macam mana aku tahu itu tak penting. Hantu kecil datang dekat kau. Kalau aku cakap Daniel dan Nini berdiri dekat kiri kanan kau, kau percaya?" Amir terus pandang kiri kanannya. Tak ada sesiapa yang kelihatan. Dia menjeling anak patung yang berada berhampiran Su. Anak patung manusia tu hanya kaku, tak bergerak. Amir berkata, "Dasar penipu. Aku pergi kubur tengah malam sendirian, korek lubang kubur, keluarkan mayat pun aku tak takut. Ada hati pula kau nak takutkan aku. Kenapa pula aku nak tipu?" Su bagi isyarat pada Daniel. Daniel yang berwajah pucat bergerak menuju ke arah kain lansir dan menyusup di belakang. Izu, Hidayu dan Nozi terjerit bila bentuk tubuh seorang kanak-kanak kelihatan di sebalik kain lansir itu. Spontan Amir berlari selak kain lansir, tetapi kosong. Amir tarik rambut Su dan berkata, "Kau ada black magic ke? Sakitlah setan. Itu Daniel. Kenapa? Kau tak nak percaya atau aku nak tunjuk Nini pula?" Serentak dengan tu, kelibat Nini muncul di tepi pintu, tersenyum dan kemudian menghilang. Amir sempat pandang kelibat tu dengan ekor matanya. Dadanya berdebar. Amir bersuara, "Kau ingat kau ada kuasa?" "Aku tak ada kuasa, tapi kau lupa Amir. Allah ada. Kuasa Allah lagi hebat daripada apa yang kau dah buat. Kau jangan nak provok akulah perempuan. Budak ingusan. Kalau aku sanggup buat kerja macam tu, aku pun sanggup bunuh kau. Siap-siap benda dalam badan kau dan buang dalam tong sampah." "Jangan Mr. Amir, jangan bunuh kawan kami." Izu merayu. Mr. Amir memang kejam, sanggup jadi pencuri mayat untuk melampiaskan kehendak gilanya. Hidayu berdoa dalam hati, berharap Hamka datang mencarinya. Dia memang dah berjanji dengan Hamka nak jumpa untuk makan malam bersama. Dia berharap Hamka nampak sesuatu yang tak kena sedang terjadi dalam rumah ni dan selamatkan mereka semua daripada kegilaan Amir. Nini merenung wajah Su. Dia pimpin Ashraf bawa kepada Su. Nini bertanya, "Ni adik akak kan?" Su mengangguk. Ashraf satu-satunya adik yang dia ada, meninggal dunia masa dia masih lagi di usia awal remaja. Tak sangka Amir korek kubur dan awet mayat adik dia. Tapi dekat mana jasad Ashraf? Amir perasan Su bercakap sendirian. Amir bersuara, "Kau ni memang spesies gila sama macam mama aku." "Aku tak gila, tapi aku bercakap perkara yang betul." "Amir, lepaskanlah kami semua. Kami berjanji akan simpan rahsia kau baik-baik. Kau ingat aku percaya cakap kau? Selama ni kau setia dengan mama aku, tapi kenapa kau tak boleh setia dengan aku? Kami tak bersalah. Kami tak tahu apa-apa pun pasal kau. Kau memang tak tahu. Kau juga. Tapi dia ni banyak benda yang dia tahu." Amir tujah kepala Su. Su terlentang, sakit. Amir bersuara lagi, "Jadi adik, apa kata kau jadi yang pertama aku buat macam Nini dan Daniel ni? Jadi patung besar. Boleh aku pakaikan baju cantik-cantik. Kau boleh berkawan dengan adik kau, Ashraf kan?" Amir ketawa. Dia seret Su keluar dari bilik. Nozi, Izu dan Hidayu menangis panggil nama Su. Pakcik Zul terkaku. Dia tak dapat fikir apa-apa. Mungkin ini pengakhiran hidup mereka semua. Pakcik Zul renung wajah mereka semua. Mereka betul-betul dalam ketakutan. Hari semakin larut, tapi tak ada satu pun pertolongan datang kepada mereka. Macam mana dengan nasib Su yang dibawa keluar oleh Mr. Amir tadi? "Oi Adi, kau pun ada dekat sini? Nak tunggu Nozi ke?" "Tunggu Nozi lah. Dah janji nak keluar tapi dia tak keluar pula.
Rumah pun gelap, macam tak ada orang je. Hamka sangkut topi keledanya pada handle motosikal. Mereka berdua sama-sama meninjau ke dalam pintu pagar yang berkunci tu. Hamka bersuara, Ayu mesej aku pagi tadi, ajak makan malam. Aku on tapi tengok mereka pula entah ke mana. Nampaknya kita berdua je lah makan-makan tadi. Cuti panjang sikit kan. Betul lah agaknya mereka balik kampung. Tapi pelik pula tak bagi tahu. Tak lama lepas tu mereka berdua tinggalkan banglo lot 333 tu. Sayang, you dah siap ke? Dah bang. Tapi dekat rambut palsu ni ada benda pelik pula. Nak kata macam gam, bukan gam, tapi buat rambut ni kusut lah. Alamak, abang rasa terlekat dengan chewing gum abang dekat dalam beg tu lah. Abang beli rambut tu mahal-mahal tapi abang cuai nak jaga. Macam mana ni? Nanti abang hantar kedai untuk bersihkan chewing gum tu. Jomlah, kita dah lambat nak makan malam ni. Baik, dah siap pun ni bang. Fatimah capai beg tangannya lalu mengikori langkah Amir menuruni anak tangga. Amir terus pergi ambil kereta. Masa tengah tunggu Amir pergi ambil kereta tu, tiba-tiba Fatih, satu suara berbisik perlahan di cuping telinganya. Cepat-cepat Fatimah menoleh. Angin sejuk menyapa pipinya. Dia pegang pipinya. Aneh pula rasanya. Sebaik saja kereta Amir sampai, cepat-cepat Fatimah masuk duduk di sebelah tempat duduk pemandu. Sebaik saja Amir pegang dia tangan Fatimah yang sejuk tu, Amir bertanya, kenapa ni? Aircon kuat sangat ke? Abang slowkan Bukan abang. Sejak Amir balik ke rumah, ada saja benda pelik yang jadi. Tadi suara perempuan panggil dia. Semalam dia dengar tangisan mendayu di bahagian dapur rumah mereka, tapi dia diamkan je. Fatimah bersuara, tak apalah bang, perasaan saya agaknya kebelakangan ni penat sangat dengan kerja dekat pejabat tu. Balik melayan anak lagi, abang lagi. Lama dah abang suruh saya berhenti, tapi tak nak. Fatimah hanya pandang terus ke depan. Amir bercakap dengan dia tapi matanya pandang dekat tempat lain. Amir dapat rasakan ada benda lain yang Fatimah sorok dari dirinya. Amir bertanya, sayang ada sorok apa-apa dengan abang ke? Tak adalah. Abang ni, sayang nak sorok apa? Selalunya sayang kalau bercakap tapi mata ke lain, tu tandanya ada sorok sesuatu dari abang. Nantilah saya cerita. Tak ada niat nak sorok apa-apa pun dari abang. Sekarang ni kita pergi makan dulu. Kebetulan mereka dah sampai tempat yang dituju. Amir parking kereta kemudian menuju ke restoran kegemaran mereka. Sebaik saja mereka sampai di rumah, tanpa salin pakaian, Amir terus masuk ke dalam bilik bacaannya. Fatimah dah faham dengan perangai Amir. Mesti ada sesuatu yang timbul dalam kepalanya. Fatimah bersihkan makeupnya. Dia menghadap cermin besar di dalam bilik tidur mereka. Rambutnya diuraikan. Dia tersenyum melihat wajahnya sendiri di cermin. Kemudian Fatimah berjalan menuju ke bilik tidur anak tunggalnya bersama pengasuh yang menjaga anaknya. Dia buka pintu bilik tersebut. Kelihatan pengasuhnya masih lagi belum tidur. Leka membaca sesuatu di atas katil. Fatimah bertanya, "Bibi belum tidur?" "Belum puan, masih membaca. Seronok ni puan bukunya." Mas Tinah tunjukkan buku di tangannya kepada Fatimah. Fatimah membelik buku tersebut. Sebuah buku seram dari Indonesia. Mas Tinah bersuara, "Saya suka baca buku seram puan." "Tak takut? Hantu atau syaitan tu sebenarnya ada di mana-mana puan. Kita tak wajar takut kepada mereka. Mereka yang wajar takut pada kita. Kita kan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Awak percaya hantu tu wujud?" "Saya tak percaya hantu puan, tapi saya percaya syaitan yang menyerupai macam-macam bentuk yang dikatakan hantu tu. Sejak Tuan Amir pulang dari Malaysia, awak ada nampak atau dengar benda pelik dekat rumah ni tak Mas Tinah?" Fatimah pandang di sekeliling bilik Mas Tinah. Bulu romanya tiba-tiba meremang. Tengkuknya terasa kembang semacam. Mas Tinah pegang tangan Fatimah dan bertanya, "Puan takut?" "Ya, mesti puan ada dengar suara perempuan menangis dekat dapur." Serentak dengan tu, mereka terdengar benda jatuh dari arah dapur. Fatimah dan Mas Tinah berpandangan. Mereka sama-sama bangun menuju ke pintu bilik. Mas Tinah berbisik, "Bunyi apa tu puan? Macam balang jatuh atas lantai je. Jom kita tengok." Fatimah tarik tangan Mas Tinah menuju ke dapur. Sebaik saja mereka sampai di dapur, mereka dikejutkan dengan kelibat Amir. Fatimah bersuara, "Allah, abang ke? Abang buat apa ni?" "Nak buat air, terlepas balang gula." "Mas Tinah, tolong saya kemaskan." "Tak jadi nak buat air. Jom masuk bilik." Amir tarik tangan Fatimah menuju ke bilik. Tinggallah Mas Tinah sendirian di dapur. Wow, makin menarik pula cerita ni. Suspend tak? Nak tahu apa yang jadi lepas ni? Tunggu sambungan cerita di video akan datang. Jangan lupa like dan komen di bawah. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.